حسين ترضون منكرين كل يفنى يفنى أيامنا الله الله وعليكم السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, pada pagi Jumaat yang ceria ini kita dapat sekali lagi bersama dalam sesi pengajian Tafsirul Munir dari Imam Syekh Profesor Dr. Wabah Zuhaili As-Suri rahimahullahu taala. Dan pada pagi ini kita akan melanjutkan bacaan daripada Suratul Furqan bermula awal juzuk 19. Okey. 20 ayat pertama surah Al-Furqan juzuk 18 telah kita baca beberapa hari, 4 sesi. Pagi ini majlis yang kelima, sesi yang kelima insya-Allah. Kita akan baca terlebih dahulu awal juzuk 19 iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kira ada 4 ayat 21 sehingga 24. Baik, kita sama-sama rujuk, buka Quran, buka mushaf tuan-tuan untuk kita membaca dan menyemak serta melihat terjemahan ayat insya-Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة
لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, suratul Furqan, okay, ayat 21 hingga ayat 24. Terjemahan ayat. Dan orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di hari akhirat kelak berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kami, dan mengapa kita tidak boleh melihat Allah Ta'ala? Kenapa kita tidak boleh melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Ini ayat 21, tuan-tuan. Ayat 22, ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada khabar gembira bagi orang yang berdosa, dan mereka akan berkata hijram mahjura. Tuan-tuan, hijram mahjura, ada beberapa pandangan ulama tafsir dalam isu kalimah perkataan hijran mahjura. Kita akan sentuh sebentar lagi insya-Allah. Selanjutnya ayat 23, ya, dan kami akan perlihatkan segala amalan yang mereka lakukan, lalu kami akan jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Amalan siapa tu, tuan-tuan? Debu berterbangan yang sia-sia. Ya, dan penghuni syurga pada hari itu mendapat tempat yang paling istimewa, paling baik dan paling indah untuk beristirahat. Okey, tuan, alhamdulillah, 4 ayat telah kita baca, telah kita lihat terjemahannya, tuan-tuan, secara umum. Maka jom kita kembali kepada tafsir kita, Tafsirul Munir. Tuan-tuan yang belum ada PDF boleh hubungi kepada admin untuk dapatkan dia punya PDF dia. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat pada halaman 61. Tuan, muka surat 61, kita akan teruskan perbincangan. Dan saya akan gunakan dalam teks Arabnya ialah pada halaman 42, ya. Di bawah tajuk kata Syekh Wahbah, talabul musyrikina inzal al malaikati alaihim aw ru'yatallahi wal ikhbari bi ihbati a'malihim. Tuan-tuan, orang musyrik, apa tuntutan dia, tuan? Polik, tuan-tuan. Kan kita, tuntutan kita darurat ditamatkan. Tuntutan orang ni parlimen dibuka, ya tak? Dia punya tuntutan lain macam, tuan-tuan. Nak tengok, tuan-tuan, malaikat turun dekat dia. Yang kedua, dia nak tengok Allah secara real. Dia nak tengok Allah tu secara objek depan mata dia. Ini dua permintaan musyrikin. Dia sebiji macam orang umat Bani Israel minta Nabi Musa, arinallaha jahrah, ya, kami nak tengok Allah secara nyata. Ini perangai-perangai yang tak semonggah, yang tak munasabah, tuan-tuan. Ingin melihat malaikat, ingin melihat Allah Ta'ala, ya, tuan-tuan. Ini tajuk dia, dan Allah mengkhabarkan dalam 4 ayat ini, tuan-tuan. Nak cerita nanti amalan dia orang ni semua sia-sia, walaupun dia ahli kebajikan, dia presiden NGO itu dan ini, tuan-tuan. Dia lah selamatkan burung, dia pergi tengok anjing, tuan-tuan, tapi semua tu tidak dinilai di sisi Allah Ta'ala. Ini perangai orang kafir, tuan-tuan. Berbeza dengan yang beriman. Apakah balasan yang Allah sediakan? Paling istimewa, tuan-tuan, tempat rehat yang kekal abadi selama-lamanya dalam syurga Allah Ta'ala. Okey, tuan-tuan sekalian, kalau kita perhatikan dari sudut sebabun nuzul tidak ada di sini, tuan-tuan. Cuma kita terus kepada al-munasabah, kaitan ayat ini dengan kaitan yang semalam pada halaman 63,
tuan-tuan. Maka kaitan dia iaitu ini lagi perkara yang dibangkitkan oleh kumpulan musyrikin ni tuan-tuan, iaitu isu yang keempat. Kalau tuan perasan kan, mereka tuduh Quran sebagai palsu ataupun ciptaan Nabi SAW, ikhtilaq. Nabi yang cipta dan dibantu oleh orang Yahudi yang ada kepakaran, tuan-tuan. Kemudian mereka tuduh Quran sebagai asatirul awwalin, dongengan orang dulu, cerita-cerita, mitos. Yang ketiga, tuan-tuan, mereka mendustakan kiamat. Ini antara syubhah yang mereka bangkitkan, tuan-tuan. Kekeliruan yang dibangkitkan oleh orang musyrikin yang mengingkari kenabian Nabi SAW, mengingkari tentang keabsahan Al-Quranul Karim. Kemudian tuan-tuan, mereka bawa pula satu isu lain, iaitu kenapa Allah tidak mengutuskan malaikat untuk menyaksikan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu benar, Nabi tu betul. Baru kami boleh percaya kalau ada backup pengakuan daripada malaikat. Itu satu, tuan-tuan. Isu yang kedua, mereka nak melihat Allah secara nyata, tuan-tuan, supaya Allah sini yang mengkhabarkan, ni Muhammad ni rasul aku, utusan aku ni. Tuan-tuan, dua perkara yang dibangkitkan oleh puak musyrikin, tuan-tuan, Quraisy ini, tuan-tuan. Taib qala, tuan-tuan, dan kita dah bincanglah dulu beberapa isu. Tiga isu pertama telah kita bincangkan berdasarkan dalil yang lepas, tuan-tuan. Maka jom kita perhatikan apakah dia tafsiran dan kupasan yang berkait, huraian yang berkaitan tentang ayat yang mulia ini, tuan-tuan. Okey, baik. Qala, kata Syekhuna Prof Wahbah rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dia kata memang polik, dia kata pendirian yang sangat melampau, tuan-tuan, tentang pemikiran, tentang tentang akidah yang menyeleweng, tuan-tuan, yang digambarkan oleh Quran kepada pembesar-pembesar Quraisy, kepada orang-orang musyrikin Mekah ni, tuan-tuan. Ya, mereka kata apa? Dan sebab kita kena faham, ayat ini ayat Makki, ayat Mekah, tuan-tuan. Maka tema dia ialah merawat, membetulkan tentang akidah. Kan, tuan-tuan. Maka mereka ni, tuan, kata apa? Ya, berkatalah orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan, yang tidak menerima konsep pahala dan dosa, tuan-tuan. Dia kata, halla anzil alaina al-malaikah, turunlah malaikat tu, ya, supaya ya turun kepada Nabi agar kami dapat melihatnya secara jelas, secara nyata depan mata kami. Kami nak tengok dengan mata kepala kami, nak tengok malaikat tu. Supaya malaikat ini nanti boleh mengesahkan kebenaran risalah Nabi SAW, as-sadiq, yang benar pada dakwaan baginda. Tuan-tuan, itu satu permintaan lah. Yang kedua, mereka kata kami nak tengok Allah. Sedangkan kita baca dalam isu tajalli, dan falamma tajalla rabbu lil jabali kharra sa'iqa, tuan-tuan. Dan dalam perbincangan tajalli Allah Taala pada bukit pun, bukit pocah, tak boleh dilihat di dunia ini, tuan-tuan. Ya, pada akidah kita Ahlussunnah Jamaah, tuan, Allah mustahil dilihat di dunia ini secara jaga. Itu siapa yang mengaku dia tengok Allah dekat Jiboi ke, dekat Bangi ke, tuan-tuan, mana-mana tompek dekat dunia ni dia kata dengan Allah Ta'ala. Dekat Europe ke, tuan, Piala Eropah sekarang ni dia tengok Allah Ta'ala kat situ ke, secara nyata, kafir, zindiq. Tapi kalau melihat Allah dalam mimpi, itu ada perbincangan keharusan di kalangan para ulama. Sebab kita baca Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad antara kalangan mereka yang melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Imam Al-Ghazali antara mereka yang dilihat, yang dikatakan melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Itu cerita lain lah, cerita mimpi lain. Tapi cerita melihat Allah secara jaga ni, tuan, ini perkataan mulhid, zindiq, kafir. Maka ini merupakan mazhab orang musyrikin yang nak tengok Allah secara nyata. Biar Allah yang kata, yang Allah isytiharkan, ini yang Nabi aku, Rasul aku. Tuan-tuan, kau kena ikut Nabi aku ni. Dia nak macam tu. Dia tak boleh terima dengan wahyu semata-mata, dengan Quran semata-mata. Daripada lisan Nabi dia tak nak. Mukjizat yang Nabi bawa tu dia orang tak terima, tuan. Dia nak Allah turun, Allah yang mengkhabarkan. Ini, tuan-tuan, perkara ini disebutkan juga dalam beberapa ayat yang lain, tuan-tuan. Antaranya dalam suratul Isra, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Kami nak tengok Allah, kami nak tengok malaikat secara jaga depan mata kami. Tuan-tuan, hakikatnya, tuan-tuan, sebenarnya cakap ini sekadar provokasi, menggambarkan betapa kerasnya hati mereka, betapa degilnya mereka, tuan-tuan. Mereka sebenarnya memang tak nak terima Islam.
mereka memang nak tolak dakwah Nabi SAW dengan keangkuhan mereka, dengan kesombongan mereka. Maka Allah nyatakan istikbar mereka itu laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Tuan-tuan jadi Allah gunakan mereka ni takabur, sebenarnya sombong. Tuan-tuan dosa paling dosa kibir, tak boleh sujud pada Nabi Adam, itu perangai iblis. Tuan-tuan kan, ini dia perangai orang musyrikin, tak boleh terima dakwah Nabi SAW. Ya tuan-tuan, dan mereka ni memang tahap melampau dia tu wa'atau utuwan kabira, melampau benar lah. Tuan-tuan maka ya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam ayat ini bahawa mereka tu sombong, bongkak, dan tidak menerima kebenaran. Tuan-tuan itulah kekufuran, itulah melampaunya mereka tuan-tuan. Pada perasaan mereka itu tuan-tuan memang ada rasa sombong, tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah melampaui batasan yang sepatutnya dalam kezaliman, dalam kekufuran. Tuan-tuan dah sampai klimaks, dah kemuncak kezaliman ini yang dilakukan oleh musyrikin tuan-tuan, kerana menolak ataupun macam-macam diorder tuan-tuan, nak menengok malaikat lah, nak tengok Allah Taala lah tuan-tuan. Mereka tuan-tuan sebenarnya fahum la yajsiru ala hadzal qauli syani'. Kerana apa tuan-tuan ungkapan ni? Kerana tidak lain dan tidak bukan apa yang mereka minta ini kerana betapa kejinya perangai mereka, betapa hodohnya akidah mereka tuan-tuan, telah mencapai kepada tahap yang paling maksimum. Okey tuan-tuan sebenarnya mereka ni memang tak beriman. Wala yu'minu fil haqiqati wal waqi'. Mereka tak beriman sebenarnya. Sebab dalam suratul An'am Allah pun sebut walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Kan kok bawa turun malaikat pun dia takkan beriman. Ini memang dah perangai dia tuan-tuan. Maka mereka ni acah-acah je memberikan cabaran kepada Nabi SAW tuan-tuan. Sebenarnya mereka memang tak ada hati nak beriman kerana takaburnya mereka, sombongnya mereka. Okey. Qala, kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Allah menceritakan, okeylah kalau kau nak tengok benar malaikat, kau tengoklah nanti. Tapi bukan sekarang. Kalian akan melihat malaikat di mana Allah sebut ketika mana kamu nanti sekarang kamu tidak akan melihat malaikat seperti mana orang Islam melihat malaikat dengan keadaan yang baik. Seperti Nabi SAW melihat malaikat dan malaikat kita tahu tuan berupa dengan rupa-rupa yang baik. Itu untuk orang Islam. Untuk Nabi SAW melihat malaikat yang berupa dengan rupa seorang lelaki yang berjubah putih, yang berambut hitam tuan-tuan, datang ke majlis Nabi SAW mengajar iman, Islam, ihsan, dan juga tentang al-fitan, tentang tanda-tanda kiamat tuan-tuan. Itu malaikat yang berupa. Dan ketika mana Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sekali di dataran Kaabah, dia melihat Nabi bersembang dengan seseorang. Maka malaikat Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Rasulullah tadi buat dengan siapa Rasulullah? Kau nampak kau tadi? Nampak dengan malaikat Jibril. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas, sebenarnya mata kau nanti akan buta pada akhir hayat kau. Sebab sinaran cahaya malaikat tu adalah dia punya tuan-tuan kemampuan pandangan untuk melihat. Ada yang tak mampu melihat. Maka benar tuan-tuan apa yang Nabi sebut tu, Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika tuan-tuan di masjidnya di Taif, tuan-tuan dia pada hujung usianya memang dia buta, dia tak dapat melihat. Itu berlaku pada Sayyidina Abdullah melihat malaikat. Banyak tuan-tuan orang Islam dia akan melihat malaikat dalam keadaan yang istimewa, yang sempurna tuan-tuan. Itu orang Islam. Orang kafir tadi ni tuan-tuan, dia tak boleh melihat malaikat melainkan nanti dalam keadaan yang buruk dan keji, iaitu ketika mana mereka ingin ataupun di saat ihtidar, di saat kematian tuan-tuan, mereka akan didatangkan dengan malaikat yang mencabut nyawa. Tak ada pen nak cabut lembut-lembut tu. Ambil lah kan. Tuan-tuan itu malaikat akan dapat dilihat oleh geng-geng yang menafikan, yang memperolok-olokkan ini tuan-tuan. Dia kata nak tengok malaikat, kau tengok benar lah esok. Tapi ketika itu malaikat akan berkata, la busyra lahum bi khair. Tak ada dah berita baik untuk korang semua ni. Tak ada marhaban, tak ada selamat datang, tak ada. Semua memang kenuhumban adalah dalam neraka. Marhaban tak ada. Kenuhumban ni lah. Apa dia? Malaikat akan datang
Kau nak tengok pun malaikat kan akan datang nanti tetapi membawa khabaran yang menakutkan tentang azab neraka dan kemurkaan Al-Jabbaru Jalla Jalaluh, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kan tuan-tuan, ini kalau nak tengok nanti ya, itulah balasan di atas kesombongan kamu, tuan-tuan. Okey. Baik. Maka ketika itu tuan-tuan, ketika saat kematian ataupun ketika dalam neraka nanti tuan-tuan, orang kafir pun bercakap. Tuan-tuan orang kafir cakap hijran mahjura. Tuan-tuan biasa perkataan hijran mahjura ni perkataan yang diungkapkan tuan-tuan ya, iaitu supaya tuan-tuan hijran, supaya jangan kacau dan tolonglah jangan usik dan takut ni. Itu perkataan hijran mahjura tu diungkapkan begitu suasana dia. Malaikat dah lah tu, lepaskan kami. Tak payahlah seksa kami. Itulah tuan, isti'adah, minta berlindung kepada Allah Ta'ala agar jangan mereka ditimpa dengan sebarang mara bahaya, agar mereka mati dengan selamat, agar mereka tidak diazab dalam api neraka. Ini perkataan tuan-tuan orang kafir tadi. Ya, maksudnya tuan-tuan, mereka minta kautim lah dengan malaikat. Kalau boleh rasuah lah tuan-tuan, mereka minta kautim dengan malaikat tuan-tuan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir tuan-tuan, dia kata ada dua pandangan sebenarnya dekat sini. Apakah hijran mahjura ni perkataan orang kafir ataupun hijran mahjura ni perkataan malaikat? Tuan-tuan saya baca ya. Kata Imam Ibnu Katsir, perkataan ini iaitu orang kafir berkata hijran mahjura seperti yang dalam Quran ini tuan-tuan, mereka minta tuan-tuan minta belas ihsan daripada malaikat tuan-tuan, tetapi dia kata ini bukanlah merupakan pandangan jumhur ulama. Ini bukan pandangan yang masyhur. Tuan, sebab apa? Dia kata pandangan yang lebih kuat daripada isu hijran mahjura ni lah tuan-tuan, ia merupakan perkataan malaikat kepada orang kafir. Terbalik. Tadi pandangan pertama kata perkataan orang kafir merayu kepada malaikat. Okeylah malaikat, dah lah dulu kita nak jumpa tak dapat, kita cacah ya dulu, kita memang takabur. Sekarang tuan-tuan dalam neraka dia kata kat malaikat selamatkanlah kami ni, tak payahlah azab kami. Itu perkataan orang kafir kepada malaikat. Tetapi pandangan jumhur, majoriti ulama tafsir tuan mengatakan yang sebenarnya itulah perkataan hijran mahjura, itu ialah perkataan malaikat kepada orang kafir yang engkar, yang sombong tadi. Tuan-tuan itu perkataan mereka pada korang sekarang jangan haraplah, ini perkataan siapa? Malaikat kepada orang kafir yang engkar, yang sombong tadi. Jangan haraplah ada benda baik korang dapat sekarang. Sorry lah, keampunan dah tak ada korang sekarang ni. Nak fikir syurga tak ada. Ini semua syurga keampunan hanya milik orang yang bertakwa, hanya milik orang yang beriman. Tuan-tuan, untuk kamu ni tak ada ruang melainkan azab sengsara sesuai dengan pembalasan kesombongan yang telah kamu lakukan ketika kamu di dunia dahulu. Order nak jumpa malaikat lah, order nak jumpa Allah Ta'ala, macam-macam kau minta kan. Sekarang kau rasakan lah. Jadi perkataan ini maknanya daripada malaikat kepada orang kafir. Okay, tuan. Tapi saya kira kedua-dua pandangan ni boleh dipakai lah. Kedua-dua ni sesuai ya. Sama ada orang kafir yang merayu ataupun malaikat yang mengancam, kedua-duanya tuan-tuan membawa maksud yang benar tentang tuan-tuan alam akhirat, tentang bagaimana seksaan yang disediakan tuan-tuan kepada kaum munafiqin ataupun kaum musyrikin yang mengingkari tuan-tuan sekalian hari pembalasan hari kiamat tersebutlah. Okey, baik. Dibezakan tuan-tuan, berbeza dengan keadaan kita insya-Allah orang beriman ketika kita nazak tuan-tuan sakarat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta Allah mudahkan kita tuan-tuan dalam kita tuan-tuan menemui ajal kita nanti dengan mudah dicabut nyawa kita tuan-tuan, iaitu ketika kita ni tuan mati, esok nak mati ni tuan-tuan, tak ada yang selamat, covid kata covid tuan, kau mati kita ni, maka datang malaikat bawa khabar gembira, berita yang menggembirakan kan. Maka malaikat akan menyampaikan seperti mana yang kita baca dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Tuan-tuan, dalam surah ini Allah bercerita tuan-tuan bagaimana orang yang beriman
Orang yang istiqamah dengan keimanannya tuan-tuan, malaikat akan datang. Ini malaikat, kita akan melihat malaikat nanti sebelum kita mati tuan-tuan. Ya, malaikat akan datang, kita menemui malaikat tuan-tuan, ya, dalam kehidupan kita di dunia. Tuan-tuan, sebab itu kita juga boleh mendapat syafaat malaikat di hari kiamat. Satu. Dan juga tuan, antara wirid Sayyidi Saleh Ja'fari, dia kata bantuan dengan para malaikat pun berlaku juga pada kita tuan-tuan. Walaupun tak ada Badar tuan-tuan, tak ada tentera Badar, tak ada perang Uhud, tak ada Khandaq, tak ada Ahzab, tapi peperangan tuan dibantu juga oleh para malaikat. Tuan-tuan, saya ada dulu staf saya di Puncak Alam tu namanya Zubair. Dia budak roti canai, budak Rohingya. Masa tu tuan-tuan 2017 2018 kan dia orang kena bantai teruk kan. Tuan-tuan, maka ketika itu si Zubair ni cerita kat saya lah, Rohingya ni. Kat Siti Rogayah mungkin kenal lah, orang Puncak Alam mungkin kenal lah brother Zubair ni. Dia cerita, ustaz, dia kata kan, perang sekarang ni yang sami-sami yang jahat ni, yang merancang pembunuhan umat Islam ni, dia kata ada dia orang nampak orang Rohingya Islam yang berjubah putih tinggi-tinggi. Orang Rohingya macam kita ketot-ketot tuan-tuan ya. Tinggi-tinggi dia kata. Jubah putih, semua orang kafir lintang pukang tengok tentera berjubah putih ni. Maka saya katakan betul lah, biasa kalau pengalaman begitu, Allah bantu doa orang Islam, Allah kabulkan doa kita tuan-tuan, seluruh dunia yang mendoakan Muslim Rohingya ketika itu, maka ada bantuan malaikat yang datang tuan-tuan. Itu cerita malaikat lah, membawa khabaran kebaikan, kemenangan, kejayaan kepada umat Islam. Kan tuan-tuan kan? Jadi ayat surah Fussilat yang menyokong perbincangan kita pada pagi ni tuan-tuan, cerita apa? Malaikat datang kat kita. Malaikat kata apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kak, acik, wan, atuk, jangan sedih, jangan takut. Saya nak datang ni, kata malaikat, bisik kat telinga orang yang sedang sakarat itu, saya nak bawa khabar syurga. Syurga ni pasti yang dijanjikan kerana acik ni rajin, bersungguh-sungguh, jaga solat, jaga iman. Maka ini janji, khabar gembira yang saya nak sampaikan. Malaikat datang tuan-tuan. Ya, dan malaikat itu tuan-tuan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, yang bertugas tuan-tuan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga kita. Tuan-tuan kan? Dan malaikat kata apa? Nanti dalam syurga kau adalah apa yang kau nak. Apa syahwat kamu akan dilayan dalam syurga. Ma tashtahi anfusukum. Apa kondak kau semua dalam syurga ada. Apa yang kau terlintih, yang kau ada, pasti dapat dalam syurga. Kerana tuan-tuan, ia merupakan anugerah Allah yang Ghafurir Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini tuan-tuan, ia menggambarkan kita akan melihat malaikat sebelum kematian kita dengan khabaran-khabaran yang baik, insya-Allah. Kiranya kita ni dalam kelompok orang yang husnul khitam, husnul khatimah. Tuan-tuan kan? Tetapi kalau kita tengok tuan-tuan, dan perkara ini disokong juga oleh hadis Nabi SAW, hadis Barra bin Azib radhiyallahu an. Malaikat akan berkata kepada roh kita tuan-tuan nanti, okey roh, dah settle lah, cukup lah kau ni tempoh kau ni, keluarlah daripada jasad ni. Akhriji ayyatuhan nafsu tayyibah fil jasadit tayyib. Kau duduk dalam sangka, dalam jasad yang baik. Wahai roh, silakan keluar. Kalau kita baca suratul Fajar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kan? Kita nak balik kepada Tuhan kita tuan-tuan, radiyatan mardiyah. Maka dipanggil roh kita tuan-tuan, okey keluar dah cukup masa kau dah, ajal kau dah sampai, keluar. Maka tuan-tuan, tetapi keluarnya roh itu dengan rauhun wa raihan, ketenangan dan kewangian, kehebatan dan kemuliaan. Allah yang Maha Pengampun tidak pernah murka kepada roh, kepada jiwa yang taat, yang patuh. Berbeza dengan kemurkaan yang disampaikan menerusi malaikat kepada mereka yang ingkar, yang sombong tadi, yang tidak mahu beriman. Ini tuan-tuan, dua situasi yang Allah buat perbandingan dalam surah Al-Furqan ini tuan-tuan. Mana malaikat bawa berita baik kepada kita, dan ada tuan-tuan malaikat akan mengancam kejahatan dan keburukan kepada mereka yang takabur, yang dulu dekat dunia macam-macam kau minta kat Nabi kau nak tengok malaikat lah, kau nak tengok Allah lah, semua kau macam-macam minta. Inilah gambarannya tuan-tuan, bagaimana malaikat akan bersama kita. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, dia tak selesai kat situ. Allah mengkhabarkan bahawa orang kafir tuan-tuan, yang saya kata ni, dialah yang bolo anjing, dialah yang bersihkan air, apa kalau minyak tumpah kat laut, dialah yang champion dia, dialah yang acah-acahnya tuan-tuan, hak asasi, konon-konon dialah semua dia.
Contoh yang Syekh Wahbah bagi apa tuan? Mereka berbangga dulu kat dunia. Mereka lah orang yang mulia, pemurah, kaki sedekah, kaki infak, kaki wakaf orang kafir lah istilah. Suka tuan-tuan berderma. Ya, dialah konon-konon menyelamatkan orang yang tertindas, memerdekakan hamba, pergi ke Vietnam konon-konon nak tolong. Tapi semua tuan, kita tahu yang kita tengok bola ni, ya, Tuan Mazlan mungkin tengok bola Gasol ni, kaki bola ni. Tuan-tuan tengok semua lambang bola Piala Eropah tu semua lambang salib. Semua penjajah berlaku tu. Semua nak tabsyir bawa mereka punya missionary tuan-tuan sampailah ke bumi Malaysia kita ni. Perjuangan mereka menyebarkan Kristian tu tak pernah berhenti. Tapi mereka akan guna atas nama apa? NGO, atas nama misi kemanusiaan. Tapi dalam masa kemanusiaan tu mereka akan selitkan, mereka akan paksa tuan-tuan. Berapa banyak negara-negara Arab yang mereka paksa tuan-tuan pada zaman penjajah dulu semuanya kena menerima Kristian sebagai agama mereka. Ini kejahatan tuan. Bacalah sejarah sama ada tuan-tuan ni tim Spanyol ke, tim Portugal ke, Sweden ke, Denmark ke tuan, semua itu merupakan penjajah, semua itu merupakan pemikiran Kristian yang mereka bawa tuan-tuan untuk menawan, untuk menjajah pemikiran akidah umat Islam seluruhnya. Tapi mereka tuan-tuan nanti ya, mereka ataupun sekarang mereka gunakan nama-nama kebaikan mereka. Ya, bahkan tuan-tuan lebih dahsyat lagi apa yang Syekhuna Prof. Wahbah sebut khidmatil baitil haram. Mereka berbangga apa? Bagi menyediakan minuman kepada jemaah haji. Mereka berbangga tuan-tuan berobot-obot nak jaga kunci pintu Kaabah tu. Mereka tuan-tuan berbangga dengan melihat ataupun berkhidmat. Nama best, nama khidmat. Khidmat apa? Bukan khidmat surau, bukan khidmat masjid biasa. Khidmat Baitullah. Khidmat tuan-tuan Masjidil Haram, masjid yang paling mulia 100,000 kali ganda. Wah tuan-tuan mereka berbangga tuan. Tetapi rupanya esok wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Rupanya esok di hari kiamat dia orang ingat dia orang punya perbuatan tu adalah harapan memasukkan mereka kepada syurga ataupun kurang-kurangnya tadi hijran mahjura, mereka tak diganggu, tak diseksa oleh malaikat dan sebagainya tuan. Rupa-rupa tuan apa kebaikan yang mereka harapkan mereka akan selamat di hari kiamat nanti rupanya tak berlaku. Sebab Allah gambarkan amalan mereka tuan haba'am mansura, benda yang umpama debu-debu yang berterbangan, sia-sia, tak boleh pakai. Habuk pun tak ada. Apa yang kau buat dulu yang paling tinggi kita kata tuan, khidmat yang paling mulia, khidmat masjid, khidmat Baitullahil Haram, sponsor jemaah haji, dia yang bagi minum orang buat berhaji tuan. Ini geng-geng pembesar-pembesar Quraisy tuan. Tetapi rupanya perbuatan mereka itu tidak dinilai Allah Ta'ala sebab tidak memenuhi dua kriteria, dua syarat. Apa dia? Syarat yang pertama tuan-tuan, bukan ikhlas, tiada ikhlas, hanya menunjuk-nunjuk saja. Syarat yang kedua tuan, tidak memenuhi kriteria mutaba'ah, mengikut panduan Nabi SAW. Maka sebab tu kalau kita baca tuan, syarat kita punya amalan ni nak terima tuan-tuan dua lah. Sebab tu Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang terbaik. Allah nak uji kita siapa yang paling baik amalan. Allah tak sebut paling banyak, Allah sebut paling baik. Jadi syarat paling baik itu tuan antara yang dikemukakan oleh Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an. Syarat itulah dua. Yang baik itu ialah ikhlas dan mengikut panduan Nabi SAW. Itu dikatakan baik. Kalau tak ada dua syarat ni tuan, hancur. Niat baik, buat konsert. Konsert tuan-tuan, buat benda-benda yang maksiat, niat baik. Tuan-tuan, niat dia tadi apa? Nak tolong orang miskin, buat collection. Tapi cara dia tak kono, buat konsert tadi. Jadi cara tak kono, tak boleh pakai. Ataupun tuan, cara betul lah. Dengan kopiah dia, dengan jubah dia, dengan tahfiz dia. Semua nama dah bagus dan tuan, tapi niat pula salah, niat riak pun tak boleh pakai. Jadi mesti seiring dua syarat ini, niat lillahi ta'ala dan mesti mengikut panduan sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang kafir tuan memang out, bab ini memang tak ada. Mereka buat untuk perhala mereka, mereka buat sesuatu untuk menyusahkan Nabi. Tuan-tuan, inilah perangai mereka yang nanti tiada timbangan, yang Allah tak terima, yang Allah tolak tuan-tuan. Macam mana Allah nak terima? Kerana tidak memenuhi syarat yang yang ditetapkan. Okey. Taib qala Allah. Kemudian tuan-tuan yang last sekali Allah bandingkan
Ya, perbandingan orang kufar dengan mukminin. Jadi ashabul jannah, nanti orang ahli syurga tuan-tuan, ketika itu ialah tuan-tuan berada pada keadaan best, tempat yang paling selesa, istana kita yang paling, tuan-tuan sekarang ni kita punya cuaca dunia kita ni kan, dulu-dulu orang tak ada aircon pun tak apa, ada kipas tu kira dah syurga dah tu. Sekarang tuan-tuan kalau tak ada aircon tu kira tak boleh hidup dah tu, tuan kan. Hidup zaman sekarang, zaman kita lah tuan, suhu badan kita ni pula tak boleh. Kita punya badan ni tuan-tuan, dia kalau satu tempat tu kadang-kadang kita rasa sejuk sangat, kadang-kadang kita rasa aircon tu tak kuat, yang seorang ni dah terkoncing-koncing dah sejuk tuan-tuan, macam-macam. Maka itulah hakikat dunia tuan-tuan kan. Tapi kalau dalam syurga ni tuan, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Baru kita baca pagi tadi kan, subuh tadi tuan. Ya, dalam solat subuh rakaat kedua suratul insan. Tuan-tuan, masa tu kita tak ada panas bona, tak ada sejuk bona, ngam dengan keperluan tubuh kita, badan kita. Suhu tu memang ngam, tu Quran sebut macam tu. Tu syurga. Tuan-tuan, stabil. Tuan-tuan, istiqrar, kestabilan, rehat, layan, tenang. Kan tuan-tuan, kat sini kita somak sikit kan, kat sana tuan-tuan tenang. Tapi geng-geng yang minta tengok malaikat, geng-geng yang nak jumpa Allah secara live, secara objek depan mata tuan-tuan, ini kumpulan-kumpulan yang jauh berbeza tuan-tuan, yang tiada sebarang kebaikan untuk mereka tuan-tuan. Okey, maka kalau kita perhatikan tuan-tuan, Allah sebut wa ahsanu maqila. Tuan-tuan, Allah sebut ya, orang beriman yang Allah balas dengan, Allah anugerahkan dengan syurga tuan-tuan, mereka dapat tempat yang paling stabil, yang paling sempurna, yang paling hebat, dan itu namanya mustaqar tuan-tuan, tempat tinggal kita yang kekal abadi. Adapun al-maqil, itu ada perbahasan di kalangan ulama tuan-tuan. Maqil ni tuan-tuan selalu saya sebut, ada dalam tafsir yang sebelum pun kita kata dalam isu qailulah. Qala dia tak jadi yaqulu, dalam fi'il mudhari' dia akan jadi yaqilu. Jadi datangnya kalimah qailulah, masdarnya qailulah. Qailulah ni berehat seketika di waktu siang hari. Qailulah. Maka tuan-tuan, kenapa Allah sebut kalimah wa ahsanu maqila? Qailulah yang paling best dalam syurga tuan-tuan. Ini menunjukkan, kata Syekh Wahbah tuan-tuan, bahawa dalam syurga tuan-tuan, tempat yang paling sempurna, tempat yang paling wangi, tempat yang paling rehat tuan-tuan. Tuan-tuan, itu dia bayangkan. Kemudian tuan-tuan, dari sudut qailulah itu juga tadi disebutkan bahawa Allah menghisap kita nanti tuan-tuan di mahsyar kelak. Dia ambil tempoh yang berapa banyak, tak tahu nak sebut angka lah, sejak zaman Nabi Adam sampai sampai kiamat, berapa angka kita tak tahu nak sebut. Kemudian daripada kelompok kita manusia dan kelompok jin tuan-tuan, cuma Allah mengambil tempoh, hanya Allah letakkan sekadar separuh hari sahaja tuan-tuan. Maknanya ada riwayat kata antara asar dengan maghrib, itu waktu dia Allah bagi tempoh sikit je, selesai semua hisap tuan-tuan, yang ringan untuk kita yang beriman, yang masuk syurga tanpa hisap, mereka yang mengikut Nabi SAW tuan-tuan. Maka kita ni dalam tempoh itu je, dalam tempoh qailulah tuan-tuan, dah masuk syurga. Tuan-tuan dah siap dalam syurga dan dah berehat, dah santai dalam syurga masing-masing. Manakala yang tadi kumpulan-kumpulan yang engkar, kumpulan-kumpulan yang sombong dan tuan-tuan yang takabur tadi, dah dicampakkan ke dalam api neraka. Itu tuan-tuan isu kalimah, perkataan qailulah yang kita faham tuan-tuan. Ini berbeza dengan tuan-tuan ancaman yang Allah berikan kepada kumpulan yang engkar tadi, yang Allah bagikan bahasa menghina mereka dengan cara tuan-tuan nak memalukan mereka nanti, kerana tuan-tuan mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka tuan-tuan, walaupun tiada perbandingan. Maksudnya bukan nak kata adzalika khairun am jannatul khuld, apakah syurga best, apakah neraka elok ataupun syurga. Bukan nak bandingkan syurga dengan neraka, sebab neraka tuan tak boleh bandingkan syurga, tak kono perbandingan tu. Neraka ni tempat azab, memang tak ada apa kebaikan. Yang kita sebutkan sa'ir semalam, dia katakan wadi daripada nanah tuan-tuan, segala keburukan tu terhimpun, keburukan Allah Ta'ala tu diletakkan pada nerakanya. Tapi tuan-tuan, di sini Syekh Wahbah dia bagi contoh macam ni lah. Bukan nak buat perbandingan, kata Syekh Wahbah. Contoh macam ni, sebenarnya Allah nak bagi malu
Allah nak sakitkan betul-betul kumpulan-kumpulan yang melampau ni, yang utu tadi, yang istikbar tadi. Tuan-tuan, contoh macam ni, bos bagi duit kat staff dia. Tuan-tuan, as-sayyid bagi tuan kita, bagi kita harta. Kau ambillah 5,000 ni. Pergilah beli barang apa. Ambillah duit lah. Pergilah beli apa-apa, shopping ke apa, pergilah. Dia bagi tuan-tuan harta. Tapi yang si budak ni, yang si hamba ni tuan, dia tak menghargai apa yang bos dia bagi tuan. Ya, dia buat benda yang bukan-bukan. Dia perkara yang tidak sepatutnya dia buat dengan duit yang diberi oleh tuan ni tadi tuan-tuan. Menyebabkan tuan ni marah tuan-tuan. Dia boda hamba ni. Dia pukul tuan-tuan, yang menyakitkan. Sambil berkata, dah pukul budak tu, bos ni bagi duit tadi, tuan-tuan, dia kata kat budak tu, kau nak benar rasa kan? Ini lebih sedap ke ataupun duit tadi? Maksudnya, pukulan itu sakit, menyakitkan. Orang bagi duit, kau belajar elok-elok. Boleh kau santai, boleh happy. Enjoy. Ini kau beli benda yang salah. Dia dipukul oleh tuan dia. Begitu tuan-tuan gambaran. Syurga dengan neraka tak boleh dibandingkan. Tapi Allah kata kat dunia dulu, dia dah bagi kau peluang. Bagi kau akal. Nabi tak ada, tapi diwariskan oleh para ulama menyampaikan risalah Nabi SAW. Islam tu terang, nyata. Seperti siang matahari, nampak Islam tu jelas. Kenapa kau tak ambil yang itu? Kau pilih kekufuran juga. Memilih perkara bid'ah juga. Perkara khurafat dan maksiat juga kau pilih. Kau rasakanlah sekarang. Itulah tuan-tuan, lebih kurang bahasa perbandingan yang diberikan tuan-tuan. Maka nanti kita pun baca Yasin malam tadi kan? Tuan-tuan baca Yasin. Tak malam tadi pun malam-malam yang tuan-tuan free. Baca Yasin, tuan-tuan. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. Tuan-tuan, itu keadaan sebahagian ayat yang menceritakan santainya penghuni syurga nanti, relax, makan-makan kan? Makan-makan buah, tuan-tuan, order apa semua potik sebelah tangan, sebelah kaki kita semua ada kan? Itu tuan-tuan, sebahagian gambaran kita dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, tuan-tuan, duduk relax, santai tuan-tuan, ya, semua bersandar, semua baring, relax. Ini tuan-tuan gambaran surah Yasin yang kita baca tuan-tuan tentang nikmat, sebahagian nikmat syurga. Okey. Tuan-tuan jadi itu sebahagian apa yang boleh kita petik daripada tafsiran Syekh Wahbah Zuhaili. Qala, okey, terima kasih semua yang bersama pagi ni, TDI mana semualah. Ya tuan-tuan, kampung Ismail ke, kampung Ibrahim ke, kampung Sulaiman ke, kampung Daud ke, semua alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini. Tuan-tuan, kita ambil terus kepada pengajaran Antara pengajaran yang insya-Allah kita boleh pelajari daripada perbincangan pagi ini tuan-tuan, 4 ayat 21 hingga 24. Yang pertama, ayat ini menunjukkan bahawa mereka tuan-tuan dikata apa? Tak takut dengan hari kebangkitan, tidak takut untuk bertemu Allah ni, geng-geng kafir ni tuan, kerana tuan-tuan mereka puncanya tidak beriman dengan hari kiamat, tidak beriman dengan Allah tuan-tuan, tidak beriman dengan Quran dan Nabi SAW. Inilah puncanya tuan-tuan, mereka terhijab daripada menerima kebenaran, tidak mampu menerima kebenaran, dan perkara ini disebut sebagai syatat tuan-tuan. Kita baca surah Kahfi tadi kan, surah Kahfi, qaulan syatata. Syatat ni benda yang memang melampau dia punya penyelewengan dia. Maksudnya melampau tadi kan mereka minta jumpa Allah secara nyata. Saya katakan dia nak bayangkan satu tok pekong Allah tu macam ni, orang mana ada belalai, ada gomok perut, ada buncit ke apa ke, itu Tuhan. Kan ini perkara yang sangat melampau dan dia tak sesuai dan dia tak seiring dengan fitrah yang sihat, akal yang bersih tuan-tuan tak menerima cara itu. Ya, dan mereka juga tadi mencabar untuk menerima kerasulan Nabi hanya dengan munculnya malaikat yang mengisytiharkan kerasulan Nabi Muhammad SAW tuan-tuan. Maka perkara ini tuan-tuan, perkara ini cabaran-cabaran yang menggambarkan sebenarnya mereka tidak mahu beriman sama sekali kerana kekufuran mereka tuan-tuan. Minta perkara-perkara ini telah kita bincangkan tadi, bahawa memang Allah itu tidak boleh dilihat dengan mata kasar kita. La yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar. Mata kita tuan tak boleh lihat Allah. Wa huwa yudrikul absar tuan-tuan, tetapi Allah tuan-tuan yang melihat kita. Kita tak boleh lihat Allah Taala.
di dunia ni. Cuma kita baca dalam hadisul ihsan ada di sana maqam muraqabah, ada di sana maqamul musyahadah. Kan? Muraqabah tu kita yakin Allah sentiasa memantau kita. Musyahadah tuan, kita melihat segala ini dengan kerangka melihat dengan bahawa ini semua ciptaan Allah, kehebatan Allah. Tetapi tuan, Allah mentajallikan, menzahirkan makhluk ni sebagai menampakkan kekuasaannya. Tu je. Bukan kita nak jadi macam orang kafir tu kata saya nak lihat Allah baru saya beriman. Tuan-tuan, tetapi para aulia, para anbiya melihat Allah dengan pandangan mata hati, bukan dengan mata kasar. Tuan-tuan, la tudrikuhul absar, dalam Quran Allah sebut begitu, wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Mustahil mata kita tuan dapat melihat Allah, tetapi balasan ini akan kita kecapi dalam syurga nanti. Melihat Allah dengan kaifiat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, ni cerita tadi nak tengok malaikat kan. Maka mereka tuan-tuan, untuk orang beriman, tuan-tuan kita dapat bisyarah, berita baik tadilah, syurga, tuan-tuan, nikmat yang pelbagai. Tapi untuk sebaliknya orang musyrikin, tuan-tuan, orang kafir, mereka dibelenggu dengan besi, diikat, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, sampailah terkeluar nyawa mereka. Malaikat pun cakap, hijran mahjura. Kau rasakanlah, ya, dulu kau orang ajak kau mengucap 2 kalimah syahadah, kau tak nak, ajak buat baik kau tak nak. Sekarang rasakan kamu tidak akan ada ruang dan peluang lagi untuk bertaubat, maka balasan kamu yang setimpal hanyalah azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka itu perkataan malaikat lah. Ya, berbanding tadi pendapat yang kedua kata itu perkataan orang kafir, tuan-tuan. Poin yang ketiga, orang kafir menganggap amalan mereka tu baik. Cuma kata ulama, tuan-tuan, perbuatan baik mereka tu dibalas di dunia. Macam mana baik dibalas di dunia? Katalah anti seorang ni, tuan-tuan. Ada tuan-tuan, adik saya cerita, ada syarikat Maxis kat PD tu bayar zakat bulan-bulan. Cino bayar zakat. Yang main tuan-tuan, kita lagi zakat, dia bayar zakat. Ada kadang-kadang tuan-tuan korban ni pun nak join, tuan-tuan. Ada di Klonli, Taman Klonli di Tampin dulu. Haji No di Tampin dulu. Kak Rohaya. Di Taman Klonli ada Cina tu, dia pagi sebelum subuh tu dia dah jogging. Dan kadang-kadang dia sampaikan kepada JK Surau bagi duit bantu surau. Cina, tuan-tuan. Ada jenis-jenis begini yang baiklah. Cuma balasan mereka ni tak dapat membantu mereka kerana akidah mereka yang rosak. Cuma kelebihan dia ialah dia akan ada sedikit, Allah bagi dia ketenangan, kesenangan dunia. Cina-Cina yang baik ni, non-Muslim yang baik, tuan-tuan, ya, mana-mana mereka yang baik ni, dia dapat hidup dia happy sikit lah, sebab dia air hati dia baik sikit. Dia tadi membantu dan sebagainya. Kat situ dia dapat kelebihan. Tapi nanti di hari kiamat, tuan-tuan, tak dapat nak nolong dah. Habis. Ya, apa yang mereka anggap baik tidak ada nilainya di sisi Allah kerana ternafi 2 syarat tadi, ikhlas dan tidak mengikut syarat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi apa yang mereka buat tu habaan mansura, hanya umpama daun koring yang terbang, debu yang berterbangan, tuan-tuan. Itulah keadaan mereka, tuan-tuan. Maka tuan-tuan sekalian, ya, pada walaupun tadi kita kata mereka lah yang jaga Masjidil Haram, mereka yang berebut-rebut nak menjaga, pegang kunci Kaabah, mereka pintu Kaabah, mereka yang sponsor jemaah haji, tapi tuan, perkara itu tidak menjadi tuan-tuan, tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala kerana mereka buat itu bukan kerana kebaikan, bukan kerana niat kerana Allah Ta'ala, tetapi kerana kesombongan semata-mata lah. Okey, baik tuan-tuan. Poin yang terakhir untuk pagi ini, nombor 4, ya, mereka yang mudah-mudahan tuan-tuan kita numpang sekali lah syafaat Nabi SAW, syafaat para awliya, para ulama, tuan-tuan, malaikat, kita tumpang itulah memohon rahmat Allah Ta'ala lah kita ni. Kalau sudut amalan kita memang out, tuan-tuan, ya, dari sudut hati kita ni memang turun naik lah, tak tentu iman kita ni kan. Jadi tapi kita mengharapkan, tuan-tuan, kita diberikan peluang dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah Ta'ala, tuan-tuan, masuk ke syurga nanti, tuan-tuan, stabil, tuan-tuan, dalam keadaan tempat kita rehat, kita relax, tuan-tuan, ya, ini semua tempat kekal yang abadi, berbanding, tuan-tuan, orang kafir. Dalam disebutkan bahawa dalam sebuah hadis Allah menyambut para aulia. Aulia tu orang-orang soleh macam tuan-tuan lah. Nanti dalam syurga nanti kita ni semua jadi wali belaka lah. Yaqbalu aulia
Allah alil asirati ma'al hurul in. Okey, wali-wali ni disambut, oh, mai pergi bidadari kau dah tunggu, nikmat kau semua dah ada, masuk ahlan wa sahlan, marhaba. Untuk yang soleh, yang beriman, tuan-tuan, selamat, alhamdulillah. Tapi sebaliknya, wa yaqbalu a'da Allah. Tadi wali, sekarang musuh pula, yang bercanggah, yang melawan tadi, yang macam-macam bodoh. Kau minta bukan kau minta tadi, bukan kau nak beriman pun, ya. Yang ini, tuan-tuan, dia akan berhimpun dengan syaitan, bersama iblis yang menghasut mereka, dan muqarranin, dan dibelenggu, diikat, tuan-tuan, dengan bosi, diseret. Kau masuklah dalam topik yang kau minta ni, masuk dalam neraka kerana kau tak nak jumpa kami. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Hadis, tuan-tuan. Siapa yang rindu bertemu Allah, Allah juga rindu untuk bertemu dia. Kan? Mungkin ada pasangan kita dah meninggal, mungkin pakcik dah meninggal, tuan-tuan. Kita pun akan menyusul semua, tuan-tuan. Ya, wa inna bikum lahiqun, kita akan menyusul. Jadi kita semua calon, tuan-tuan, semua calon jenazah kita ni semua, tuan-tuan. Tapi sambutannya berbeza. Untuk orang aulia yang soleh, Allah akan sambut dengan kebaikan, tuan-tuan. Tapi na'udzubillah, yang taleh, yang ingkar, yang yaqbalu a'da Allah, musuh-musuh itu, tuan-tuan, akan disambut macam mana? Ma'asyayatina muqarranin. Masuklah ke dengan syaitan, akan dibelenggu, akan diikat, tuan. Ini perbandingan. Dan kita katakan segala-gala kenikmatan itu Allah letakkan dalam syurganya, tuan-tuan, dan segala kemurkaan itu Allah campakkan dalam azab api nerakanya. La yastawi ashabul jannah, la yastawi ashabun nari ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tuan-tuan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tak sama dah dalam surah Al-Hasyr kita baca, kan? Tak sama dah, tuan-tuan, penghuni neraka dengan penghuni syurga. Sebab penghuni syurga, tuan-tuan, mereka yang berjaya, ya, yang berjaya mengikut perintah Allah Ta'ala di dunia, maka Allah balas kejayaan mereka itu dengan memilih mereka, menganugerahkan mereka semua, tuan-tuan, dan kita semua insya-Allah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan. Okey, 54 minit. Kita akan sambung esok biiznillah, tuan-tuan, iaitu bagaimana huru-hara di hari kiamat, tuan-tuan, bagaimana huru-hara yang akan berlaku nanti. Insya-Allah kita akan perhalusi esok, tuan-tuan, dalam ayat 25 hingga 29. Okey. Barakallahu fikum. Jumpa lagi, tuan. Jazakumullah khairan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.